minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 40. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 37 ke? Kan 37 kan? 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi surah 37. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Maksudnya, dan tidak patut Quran itu direka selain daripada Allah. Akan tetapi ia adalah membenarkan apa yang ada bersamanya dan penjelasan terhadap hukum hakam yang ada dalam kitab, dan tidak ada keraguan kepadanya, dan ia daripada Rabbil Alamin. Pengajarannya pertama, tidak mungkin Al-Quran direka oleh manusia. Kerana ia adalah kata-kata Allah yang mengandungi cerita-cerita yang terdahulu dan cerita yang akan datang. Dan ia membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, Al-Quran juga adalah penjelasan terhadap hukum hakam akidah yang disebut dalam Al-Quran.
Yang ketiga, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran, sama ada dari segi keadilan hukumnya atau kebenaran cerita-cerita di dalamnya. Bahkan tidak ada sedikit pun percanggahan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey, ayat 38. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi suratin mislih wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Maksudnya, adakah patut mereka mengatakan Quran itu direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawablah kepada mereka, bawalah datang seperti mana-mana surah dalam Al-Quran yang seumpamanya. Dan serulah siapa saja yang kamu mampu selain daripada Allah, sekiranya kamu adalah orang yang benar. Pengajarannya, pertama, telah terbukti tidak ada sesiapa pun yang mampu membawa datang satu surah yang paling pendek seperti Al-Quran walaupun dikumpul semua manusia dan jin. Dan segala kepakaran untuk mereka seumpama Al-Quran. Yang kedua, orang-orang musyrikin Mekah yakin bahawa Al-Quran adalah kalamullah dan ia benar-benar daripada Allah. Tetapi kerana kedegilan dan kesombongan, menjadikan mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-reka Al-Quran. Ayat 39. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmih walamma ya'tihim ta'wiluh kadzalika kazzaba allazina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatu adh-dhalimin. Maksudnya, bahkan mereka mendustakan dengan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai ilmu tentangnya, dan belum datang kepada mereka akibat pendustaan mereka. Begitulah telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka, maka lihatlah bagaimana akibat mereka-mereka yang zalim. Pengajarannya,
haram berpegang, haram berpegang dan beramal dengan sesuatu perkara berdasarkan sangkaan dan tanpa ilmu yang jelas. Yang kedua, semua kebatilan dan kesesatan adalah berasaskan kepada sangkaan atau ilmu yang tidak jelas. Yang ketiga, Islam tertegak di atas ilmu dan keyakinan yang jelas. Dan bersumberkan dalil yang sahih, sama ada daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 40 kaitan dengan ayat yang lepas. Setelah ayat yang lepas, Allah bagi tahu bahawa orang-orang musyrikin Mekah menolak Al-Quran, bahkan menuduh Al-Quran direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ mungkin menimbulkan perasaan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada lagi orang yang beriman. Sebab walaupun Quran datang dengan bukti yang jelas dan mereka juga tahu bahawa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis, dan tak mungkin dapat maklumat yang begitu banyak dan luar biasa yang ada dalam Al-Quran. Tapi mereka tetap menuduh Nabi Muhammad mereka-reka Al-Quran. Jadi mungkin di situ menimbulkan rasa putus asa kepada Nabi kita SAW bahawa orang kafir ni tak akan beriman. Maka ayat malam ni Allah nak bagi berita gembira ataupun Allah nak hiburkan hati Nabi SAW bahawa akan tetap ada orang beriman walaupun sikap orang musyrikin Mekah cukup jelas menolak kebenaran yang memang jelas buktinya. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum, dan sebahagian mereka
Man yu'minu, orang yang yu'minu akan beriman bihi dengannya, wa minhum dan sebahagian mereka man la yu'minu bih, orang yang tidak beriman dengannya. Okey, jadi Allah nak bagi tahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa jangan berputus asa. Walaupun orang-orang musyrikin, kaum Nabi sendiri menolak Al-Quran dengan pelbagai alasan dan tuduhan, maka Allah nak hiburkan hati Nabi. Jangan sekali-kali putus asa, kerana akan ada di kalangan mereka yang akan beriman. Dan ada sebahagian mereka tak akan beriman. Kenapa Allah nak hiburkan hati Nabi? Sebab apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah pagi, petang, siang, malam, dan walaupun dimaki, tapi Nabi tetap sedih melihat kaumnya tak beriman. Jadi kesedihan itu menyebabkan Allah turun ayat ini menggembirakan Nabi, yang seolah-olah sedih dan juga kecewa dengan sikap orang-orang musyrikin. Allah sebut dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah, bagaimana sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda walaupun dah berdakwah bersungguh-sungguh, tapi bila kaumnya tak beriman, Nabi bersedih, bukan Nabi marah. Antaranya surah Luqman, fala yahzun wa man kafar fala yahzun ka kufruhu. Surah Luqman. Cuba terjemah. Wa man kafar, siapa yang kufur, fala yahzunka, maka jangan menyedihkan engkau apa dah kekufurannya. Jadi kekufuran orang-orang musyrikin Mekah dengan pelbagai tuduhan dan alasan, yahzun, menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini adalah sebagai hiburan. Bukan semua mereka akan menolak sampai bila-bila. Bahkan ada sebahagian mereka akan beriman, seperti Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, dan ramai lagi. Setelah turun ayat ini, ramai lagi antara pembesar Quraisy yang akhirnya beriman. Bahkan Allah sebut dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah juga sebut dalam surah Al-Kahfi kan, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Sambung. Ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Cuba terjemah. Fala'allaka. Maka lepas tu la'alla apa dah? Maka semoga engkau bakhi'un. Bakhi'un mana muhlikun, seolah engkau hendak membinasakan diri engkau. Sebab apa? Ala asarihim,
di atas kesan-kesan orang-orang musyrikin yang kufur dan tidak beriman. Apa kesan mereka? Illam yu'minu, bahawa mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan hadis apa maksud? Quran. Dengan Quran ini asafa. Asafa, kesedihan, penyesalan. Jadi engkau hampir nak bunuh diri seolah disebabkan asafa, kesedihan, penyesalan. Apa yang Nabi sedih dalam hidupnya? Orang tak beriman. Jadi sekarang kita sendiri sebagai orang Islam yang mengaku cintakan Rasulullah, apa yang sedih dalam hidup kita? Apa yang kita sedih? Daripada dulu sampai sekarang. Kau tak pernah sedih dalam hidup? Kan orang kita berbanggakan dengan Maulidin Nabi, macam-macam selawat kan. Tapi adakah mereka sedih sama dengan Nabi sedih? Mereka sedih tak tengok orang ramai tak beriman, orang ramai tak solat, orang ramai buka aurat. Yang kafir tu masih ramai kafir, dakwah tak sampai pada mereka. Berapa hari, berapa kali mereka sedih. Dan kalau betul mereka sedih pun, adakah mereka buat kerja dakwah? Ataupun setakat berselawat, berkumpul di masjid kan? Jadi saya bila baca ayat yang macam ni kan, saya kata dia orang ni betul tak cinta pada Rasulullah? Bila tarikh Maulidin Nabi, mereka lah yang paling utama kan. Dulu mungkin sekali setahun, sekarang hampir setiap bulan. Jadi saya bertanya, betul tak mereka ni cinta pada Rasulullah? Rasulullah sedih ni sampai tahap macam nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab orang kafir tak beriman. Dan Nabi itu sedih setelah Nabi berdakwah, bukan tak berdakwah. Betul tak? Kita nak sedih macam mana? Sebab kita tak berdakwah. Kalau betul kita sedih, kita dah berdakwah. Jadi banyak kita buang masa duduk kat masjid kan. Nabi banyak buang masa di luar masjid. Pergi berdakwah, pergi berjihad, berhijrah, pergi ke Taif. Banyak masa Nabi berdakwah. Tapi kita yang mendakwa, cintakan Nabi, duduk kat mana? Banyak duduk kat masjid. Kan? Jadi, betul tak dakwaan kita cinta pada Rasulullah? Ni sampai Allah turunkan ayat menghiburkan hati Nabi yang sedang bersedih. Itu je yang Nabi sedih. Pasal apa ni? Sahabat-sahabat miskin Nabi tak sedih. Sebab Nabi sendiri pun miskin. 3 bulan rumah Nabi tak berasap. Itu bukan masalah. Bahkan ramai tak sahabat yang menjadi ahli sufah, duduk di masjid, tak ada rumah. Itu tak menyedihkan Nabi. Bahkan Allah puji orang fakir di kalangan muhajirin. Lil fuqara'i al muhajirin. Allah puji orang muhajirin walaupun dia fakir. Sebab apa? Sebab fakir dia berhijrah kerana Allah. Sebab fakir dia sanggup meninggalkan kampung halaman dan harta benda kerana agama Allah. Sebab fakir mereka yabtaguna fadlan min Allah. Mereka matlamatnya mencari anugerah daripada Allah, waridwana, dan redha Allah. Dan hidup mereka yang surun Allah wa Rasul. Mereka hidup untuk menolong agama Allah. Mereka tetap fakir. Jadi fakir bukan masalah di zaman Rasulullah. Tapi masalah ialah bila dah berdakwah, orang tetap tak beriman. Itu isu yang besar. Tapi sekarang berapa ramai ustaz-ustaz, penceramah, pendakwah, ulama yang sedih setelah berdakwah sebab ramai masih belum beriman. Macam mana mereka nak sedih? Sebab masa banyak dibuang di masjid, mengajar kuliah maghrib setiap malam. Yang di luar tetap tak beriman. Dakwah tak sampai pada mereka. Tapi mereka lah mendakwa, mereka cintakan Rasulullah. Simpan rambut Rasulullah, simpan pedang Rasulullah. Betul tak? Siapa tak faham? Okey, Allah kata pada Nabi, jangan sedih wahai Muhammad. Ada sebahagian mereka akan beriman. Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, jangan sedih. Sebahagian mereka tak akan beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab sampai ke mati. Jadi orang kafir ni ada 2 jenis. Pertama, yang akhirnya dia akan beriman.
Yang kedua, tak akan beriman sampai bila? Sampai bila-bila, sampai mati. Allah sebut awal surah Baqarah, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu bagi peringatan pada mereka ataupun tidak, mereka tetap tak beriman. Ini jenis ini, la yu'minu. Tapi jangan sedih, sebab ada juga yang akan beriman. Allah guna fi'il apa ni? Yu'minu. Apa petunjuknya? Apa pengajarannya? Wahai Muhammad, ada orang yang akan beriman dan terus beriman. Tapi ada juga yang dulu kini selama-lamanya yu'minu fi'il mudhari'. Dia tak akan beriman. Itu fitrah manusia. Okey. Wa rabbuka dan Tuhan engkau a'lam, lebih mengetahui bil mufsidin, bil mufsidin, dengan orang-orang yang mufsidin daripada fasad, melakukan kerusakan. Siapa ni? Siapa mufsidin? Yang buat kerusakan. Kerusakan apa ni? Kerusakan yang paling besar ialah kufur dan syirik pada Allah. Ni makhluk-makhluk perusak ni. Kan? Ramai tak? Ramai ni. Makhluk perusak yang kufur, yang syirik, yang buat maksiat. Sebab itulah maksiat bila dia buat, kalau tak dicegah akan semakin tersebar. Dan sebab itulah Allah melaknat orang yang tak mencegah kemungkaran. Sebab kamu tak cegahlah, kemungkaran semakin berleluasa. Okey, ayat hujung ni apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Tuhan engkau lebih tahu dengan orang-orang yang rosak. Apa yang Allah nak beritahu? Yang tersiratnya apa? Tadaburnya apa? Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah itu lebih kepada yang sebelum tu, kan? Allah kata ada yang akan beriman, ada yang tak akan beriman, sebab hidayah itu milik Allah. Tapi di hujung tu, kalau bos kita bagi tahu apa saja kesalahan yang kamu buat, saya tahu. Apa maksud ayat tu? Amaran. Jadi ayat ni dalam bahasa Arab dipanggil tahdid. Allah mengancam. Kamu nak syirik, nak teruskan kekufuran kamu, silakan. Tapi ketahu satu persatu. Jadi ayat ni adalah Allah nak memberi amaran kepada orang yang terus buat kerusakan, terus syirik pada Allah. Kamu tak akan lepas. Okey, kemudian seterusnya Allah kata wa in kazzabuka, dan sekiranya kazzabuka, mereka mendustakan engkau. Sekiranya mereka mendustakan engkau. Siapa mereka ni? Faqul, maka jawablah pada mereka. Tengok Allah nak mengajar bagaimana kita nak berdepan bila kita berdakwah, bagaimana nak berdepan dengan orang yang tolak dakwah kita. Caranya Allah kata faqul, maka katakanlah li, bagiku, amalanku.
walakum, dan bagi kamu amalan kamu. Apa maksud ni? Nabi? Dia berlepas diri akan datang. Antum bari'una. Maksudnya sekiranya mereka mendustakan engkau, jangan lawan mereka, jangan berdebat dengan mereka. Tapi begitu apa? Okey, kalau kamu tak nak terima, amal ini amalan aku, itu amalan kamu. Apa yang kamu buat, aku tak tanggung. Apa yang aku buat, kamu tak akan tanggung. Masing-masing akan menanggung amalan masing-masing di akhirat. Jadi jangan berlawan, jangan berdebat, jangan maki-memaki. Bagi tahu je. Okey, kalau kamu tak nak terima, amalan kamu tak betul, bukan tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau kamu tak nak terima, okey, di akhirat besok kita tengok. Ini amalan aku, itu amalan kamu, tengok yang mana diterima oleh Allah. Betul tak? Ada faedah tak kita berdebat? Bagilah hujah apa pun, bawalah 10 kitab pun, dia terima tak? Inilah hujah. Li amali walakum amalukum. Kalau kamu percaya amalan kamu betul, silakan. Kami tetap yakin amalan kami adalah terbaik. Okey, kemudian antum, kamu bari'una. Bari'una daripada bara', al-wala' wal bara', berlepas diri. Mimma a'malu, dari apa yang ini fa'il apa ni? A'malu fa'il amal. Semalam mau belajar. Sebab belajar fi'il amal, mana malam ni pun fi'il amal lah. Fi'il apa ni? A'malu. Mudhari' kan? Dalam dhamir 14 tu yang kat mana? Ana. Di mana menunjukkan aku? Hamzah ke alif? Hamzah ada tungkat ke Hamzah tak ada tungkat? Hamzah ada tungkat kan? Ada tungkat. Kalau ada tungkat, berapa harakah? 4. Tak ada tungkat? 5. Laju sikit lah sebab pakai tungkat kan. Okey. Mungkin yang lain pening kot. Kalau nak faham lagi, kena ikut kelas tajwid. TCM, tajwid cara mudah. Kamu berlepas diri daripada apa yang aku amalkan. Dan wa ana bari'un, dan aku bari'un, berlepas diri, mimma ta'malun, dari apa yang kamu amalkan. Okey, ta'malun ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau dhamir yang apa dia? Dhamir yang mana satu? Yang 14 tu. Antum. Tak kan? Antum. Kenapa dia ayat ni dia bawa dalam bentuk fi'il mudhari'? Iaitu Allah nak bagi tahu, Allah suruh Nabi cakap, kamu berlepas diri daripada apa yang aku sentiasa amalkan. Bukan amalan yang lepas tak. Tapi amalan yang sentiasa aku amalkan. Tak mungkin sama dengan amalan kamu. Dan aku pun berlepas diri daripada apa yang amalan yang kamu sentiasa lakukan. Ini dipanggil al-bara'. Mana bila kita dah belajar agama, dah ikut sumber yang betul, kita kena berlepas diri daripada yang bukan betul tu. Yang bid'ah ke, yang apa ke, saya tak nak masuk campur. Kena ada al-bara'. Berarti kita tengok sejarah para sahabat bila mereka beriman kan. Contoh Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair. Bila dia beriman je, dia terus balik jumpa keluarga dia, apa dia cakap?
Jumpa isteri je. Okey, jangan dekat dengan aku. Itu dia panggil apa tu? Barak. Jangan dekat. Aku dah agama lain, kamu agama lain. Kalau kamu nak, masih Islam. Cukup jelas. Tapi kita kadang-kadang bercampur aduk lagi kan? Ha? Islam dengan tu sama? Sama naik sama-sama. Ha? Depa raya, kongsi raya. Ha? Okey? Ini dipanggil apa ni? Satu al-bara'. Yang kedua, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Surah apa tu? Surah Fatir. Ayat 18. Ha? Ayat 18. Okey. Cuba tengok. Wala taziru. Cuba tengok dan terjemah. Wala taziru dan tidak akan menanggung dosa. Waziratun, orang yang berdosa. Wizra, dosa. Ukhra, yang lain. Jadi wizra dalam masyarakat ni dosa. Kita pernah dengar tak perkataan wizra dalam surah lain? Wizra. Surah Lazim. Tak, Rahmah bukan surah Lazim. Surah Lazim kita baca sok-sok lah. Ha? Surah pendek. Wadduha wal-laili idza saja. Ha, sambung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh, tak ada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na. Oh, tersilap surah. Patutlah tak jumpa kan. Wa wada'na wa wada'na anka wizrak. Okey, cuba terjemah. Alam nashrah laka sadrak. Kami telah lapangkan dada engkau. Kemudian wa wada'na apa dia? Dia sebenarnya wada'na asalnya letak. Wada' tu al-haqibah halal maktab. Tapi di sini maksud dia angkat. Dan kami angkat daripada engkau wizrak. Apa makna? Beban. Tapi kalau kat sini apa dia? Dosa. Sebab tu ada ahli tafsir mentafsirkan wizrak ialah dosa. Sebab asal wizrak dosa. Sebab tu lepas tu allazi alqada sahrak. Beban ini, dosa ni membebankan belakang engkau. Siapa yang buat dosa memang satu bebanan. Susah nak bangun malam, susah nak buat amal soleh. Sebab apa? Sebab terbeban dengan dosa. Okey. Dan tidak ada orang yang berdosa memikul wizra, dosa orang lain. Boleh, ha? Makna dia kata siapa yang tak solat akan menyebabkan mak dia dalam kubur dia azab. Betul tak? Tak betul. Bercanggah dengan ayat ni. Kamu tak solat kan? Selagi kamu tak solat, lagi banyak tak solat, lagi banyak mak kamu kena azab. Itu adalah zalim. Anak yang tak solat, mak kena azab kan? Itu bukan daripada Islam. Tapi dosa yang mak akan tanggung ialah apa dia? Dosa tak mengajar solat. Dosa tak menegur, itu dosa mak. Tapi dosa tak solat, dosa anak. Okey. Anak buka aurat, mak tanggung tak dosa dalam kubur? Tak, itu dosa anak. Tapi dosa mak apa dia? Tak ajar, tak didik, tak tegur. Itu dosa dia. Kemudian wa'in tad'u. Dan sekiranya engkau muskalatun, orang yang terbeban, engkau panggil orang yang terbeban ila himliha, untuk memikul dosa yang lain.
La yuhmal, tidak ada sesuatu pun akan dipikul. Maknanya orang tu tak boleh dipaksa memikul dosa orang lain. Walau kana za qurba, walaupun dosa tu daripada kerabatnya. Mak ke, ayah ke, anak ke, tak ada. Masing-masing tanggung dosa sendiri. Tapi kalau dosa tu dia yang memulakan, lepas tu dia mati, lepas tu orang hidup sambung, dia tanggung tak dosa orang yang buat selepasnya? Kenapa pula tanggung dosa orang lain? Dia pencetus ummah. Dia pencetus dosa. Okey. Satu, kalau anak buat baik, mak bapak dapat tak pahala? Dapat kan? Tapi siapa yang beramal? Macam mana bapak pula dapat? Anak beramal, bapak dapat? Bapak dia ajar. Kalau bapak dia tak ajar, bapak dia tak pernah ajar anak dia solat, tapi akhirnya anak dia solat, bapak dapat tak pahala? Dapat. Tapi bukan daripada ajaran bapak. Dalilnya apa? Hadis apa? Anak yang soleh. Tapi yang sampai apa? Doa ke amalan? Ya. Dia ada satu hadis. Apa hadis tu? Ente sebut dalil tadi kan? Hadis sah. Dia walaupun mak bapak tak ajar, tapi dia akan tetap dapat pahala. Sebab mak bapak tetap ada kebaikannya. Kebaikan yang paling penting, paling utama apa dia? Kerana mak bapak anak tu lahir. Jadi mak bapak tetap ada saham dia. Walaupun mak bapak mungkin tak pernah ajar pun kebaikan, tapi anak tu ada sebabnya mak bapak. Okey. Kemudian Allah kata innama tunziru, sesungguhnya hanyalah engkau memberi peringatan, engkau memberi inzar kepada siapa? Allazina yakhshawna rabbahum. Peringatan ni bukan semua orang dapat faedah. Quran ke hadis ke, bukan semua orang terkesan. Yang terkesannya siapa? Yang yakhshawna rabbahum, yang sentiasa takut pada Tuhannya bil ghaib. Bil ghaib mana dia? Ketika dia berseorangan. Kalau takut pada Allah depan orang ramai tak dikira. Dan dia mendirikan salat. Wa man tazakka, siapa yang membersihkan dirinya, fa innama, siapa yang membersihkan sesungguhnya dia sebenarnya membersihkan untuk dirinya sendiri. Wa ilahil masir. Okey. Kita balik pada ayat kita. Ada surah ni Asy-Syu'ara 216. Okey. Maksudnya lebih kurang dengan ayat tadi. Cuba tengok. Wa in asauka, wa in fa in, maka sekiranya asauka, asa derhakalah. Maksiat daripada asalah. Kan, derhaka. Ayat tadi wa in kazzabuka sama. Mendustakan engkau, di sini derhaka pada engkau. Faqul, maka jawablah pada mereka, inni bari'un mimma. Okey, sekarang aku berlepas diri daripada apa yang kamu makan. Faham tak? Mana barak tu? Kalau orang buat benda yang tak betul, kita kena berlepas diri. Jangan duduk bersama. Kecuali ada maslahat dakwah dan lain. Okey, balik pada ayat kita. Wa minhum, ayat tadi Allah nak beritahu manusia dengan Quran ada dua jenis kan? Satu beriman, satu tak beriman. Ayat ni Allah nak beritahu manusia dengan Nabi Muhammad. Ada dua juga, iaitu wa minhum dan
sebahagian mereka man yastami'u, orang yang yastami'una, mereka mendengar, ilaika, kepada engkau. Mereka mendengar pada engkau. Makna dengar apa ni? Apa yang biasa Nabi cakap? Al-Quran. Dan mereka ni siapa? Orang kafir. Ada sebahagian mereka yastami'una, fi'il apa? Mudhari', menunjukkan apa? Orang kafir pun selalu juga dengar, bukan sekali-sekala. Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' menunjukkan mereka dengar selalu kepada Nabi. Afa anta, apakah engkau tusmi'u? Tengok bahasa Arab, tusmi'u. Ada tasma'u, ada tusmi'u. Tusmi'u. Tulisan nampak sama, tapi yang berbeza beda. Makna berbeza. Kalau tasma'u daripada sami'a, 3 huruf. Sami'a, tasma'u. Kalau tusma'u daripada 4 huruf, asma'a. Kalau sami'a, tasma'u, engkau dengar. Kalau asma'a, mudhari' dia tusmi'u, engkau memperdengarkan. Beza tak? Yang atas orang tu sendiri dengar, yang bawah dia memperdengarkan pada orang lain. Sekarang nak terjemah apa tu? Apakah engkau boleh memperdengarkan? As-summa, summa pada kepada, kalau kita semua hafalkan ayat itu, summun bukmun umyun fahum. Okey, terjemah sikit. Summun, summun apa dia? Pekak. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Jadi as-summa tu pekak lah, cuma baris lain kan, perkataan sama. Adakah boleh engkau memperdengarkan kepada orang pekak? Walaupun kanu adalah mereka la ya'qilun, tidak. Ini fi'il mudhari', tidak, sebenar gunakan untuk fahamlah, tidak memahami. Okey, apa maksud ayat ni? Siapa faham? Apa yang Allah nak bagi tahu? Hidayah milik Allah. Orang tu yang buat pekat, orang yang pekat apa, tapi dia tak nak faham. Walaupun Nabi sampaikan, dia menolak. Jadi Allah nak bagi tahu ada orang musyrikin dengar apa? Quran daripada siapa? Nabi Muhammad. Sepatutnya dengar Quran satu daripada Allah. Lepas tu yang membaca tu ialah pendakwah terbaik, sepatutnya beriman. Tapi tak. Mereka dengar sekadar untuk tahu. Kalau orang munafik dengar untuk menunjukkan dia tu adalah Islam. Maka Allah kata orang macam ni, Allah tanya, adakah boleh tak engkau bagi dengar orang yang pekak?
Sebenarnya dia peka ke tak? Tak. Tapi kenapa Allah kata orang ni sebenarnya peka? Sebab dia dengar tapi tak dapat hidayat. Dengar tapi tak ada faedah. Jadi orang dengar tak dapat faedah, Allah kata orang ni sebenarnya peka. Jadi Allah nak bagi tu Muhammad, jangan putus asa. Sebab kalau orang peka kat depan, kita cakap tak pada dia? Kalau kita cakap, dia dengar tak? Sebab apa? Sebab dia peka. Dia orang ni, orang musyrikin ni sama dengan orang peka. Jadi jangan kecewalah sebab kamu cakap dengan orang memang peka. Ini dia kata, dengar Quran tapi peka. Cuba buka surah Al-Anfal. Ayat 21 hingga 23. Okey. Cuba terjemah. Wala takunu, dan jangan kamu jadi. Allah larang kepada siapa ni? Orang beriman. Jangan kamu jadi kallazina, seperti orang-orang yang qalu, mereka berkata sami'na, kami dah dengar, tapi Allah kata wahum la yasma'un, mereka sebenarnya tak dengar pun. Sebenar-benarnya mereka dengar ke tak? Sebenar-benarnya mereka dengar ke tak? Dengar. Jadi Allah kata mereka mendakwa mereka dengar, tapi Allah menafikan sebenarnya mereka tak dengar. Sebab apa? Sebab dengar tapi tak faham, ataupun dengar faham tapi tak ikut. Jadi bila tak ikut, sama dengan orang tak dengar. Boleh? Kita cakap pada seseorang yang dengar setengah jam, lepas tu kita tanya, saya cakap apa tadi? Oh, tak tahulah Ustaz. Lepas tu kita cari pula orang betul-betul peka. Saya pun cakap pada orang peka setengah jam. Saya pun tanya orang peka, saya cakap apa tadi? Mana saya tahu saya peka? Ada beza tak orang peka dengan orang tadi? Same-same kan? Same-same. Jadi mana lebih baik? Jadi orang yang dengar tapi peka, ataupun betul-betul peka? Tak, yang betul-betul peka lagi baiklah. Betul? Sebab dia tak berdosa. Betul? Tak berdosa. Kenapa tak faham? Saya memang peka. Jadi bersyukurlah orang yang dilahirkan. Tengok Allah cela ni. Kadang-kadang bila saya cakap, orang kata saya ni kasar, tapi saya bukan kasar. Saya terjemah ayat Al-Quran. Tengok Allah kata apa ni? Inna, sesungguhnya syarrad dawabi. Syarr apa dia? Seburuk-buruk. Ad-dawab, binatang yang melata. Di sisi Allah. Allah sebut ada di sisi Allah. Sebab kalau kata di sisi manusia, dia tak mengaku. Binatang yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling ganas di sisi Allah ialah as-summu. Binatang yang pekak, al-bukmu. Bisu, allazi la ya'kilu, dan tak berakal. Sebenarnya binatang ni betul-betul pekak ke ataupun dengar tapi macam orang tak dengar? Dengar macam orang tak dengar, Allah gelarkan dia pekak. Bila dia tak dengar Al-Quran, dengar pun tak faham, Allah kata kamu dua kali lima dengan orang betul-betul pekak. Yang kedua, bisu. Apa makna bisu? Dia boleh bercakap tak? Boleh, dia paling banyak cakap. Tapi kenapa Allah kata bisu? Bila dia bercakap, keluar yang mengarut. Quran tak keluar, hadis tak keluar. Kalau keluar hadis pun, hadis palsu. Bila nak mati, ataupun bila mati, ada kata apa? Baca zikir la ilallah 10,000 kali. Lepas tu baca kul huwallah 100,000 kali. Bukmu. Memang bisu. Sebab bila dia cakap, bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah. Masuk akal tak? Baca la ilallah 10,000 kali. 100 pun tak habis, tertidur kan? Ini 10,000 tak masuk akal. Sebab itulah Nabi diutuskan sebagai rahmat kepada
Salah satu rahmat Nabi apa dah? Nabi tak bagi zikir yang bilangan banyak. Sebab Nabi tahu umat dia memang zikir subhanallah 33 kan. Sebelum tidur 33 kan. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Habis ke tak? Bukan 330 ni. 33. Habis tak sebelum tidur? Datang mamak ni dia kata 3000. 33 pun tak habis. Sempat 3 kan, terus tidur. Jadi orang ni bila bercakap tak keluar Quran, tak keluar hadis. Allah kata bisu. Kemudian lagi teruk ialah tak berakal. Okey. Kasar ke tak? Sebenarnya yang binatang paling jahat ni orang ke binatang? Orang. Siapa cakap ni? Allah. Apa sebab Allah kata orang ni binatang paling jahat? Apa sebab? Pekak, pisau, tak guna akal. Ramai tak? Okey. Tengok Allah kata dia pekak. Dan tambah satu lagi, la yaqilun. Faham tak? Ada orang pekak betul tapi dia berakal. Okey lagi. Yang ni satu pekak, telinga tak dengar kebenaran. Lepas tu pula akal pula tak berfikir tentang kebenaran. Lagi teruk. Okey. Ada surah ana bagi yang untuk ayat ni, ayat 42. Cuba buka. Okey. Cuba kita terjemah ayat surah Al-Isra ayat 46. Wa ja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, akinnah. Akinnah iaitu penutup ataupun tutupan. Tutupan. Yang tutupan itu menghalangnya daripada apa? An yafqahuhu. Yafqahu fik. Daripada memahaminya. Nya ni balik pada apa? Memahaminya. Yang menghalang dia faham Al-Quran ialah akinnah. Siapa yang letak? Allah. Tapi sebab apa Allah letak? Sebab dia memang tak nak. Bila dia tak nak, Allah letak akinnah. Tengok kesan akinnah yang paling bahaya ialah dia tak faham Al-Quran. Sebab tu Allah bila nak orang tu jadi baik, Allah buat apa? Yufaqihu fid din. Bila Allah nak orang tu jadi baik. Bila Allah tak nak, Allah letak apa? Akinnah. Ramai tak baca Quran tapi tak faham. Dan tak nak faham pun. Dan tak teringin pun nak faham. Okey, itu di hati mereka. Wa fi azanihim, dan di telinga mereka ada waqra. Waqra apa? Penyumbat. Pekak itulah. Dia dengar. Macam-macam dia dengar. Tapi bila Quran, tak selera. Wa iza zakarta, bila engkau sebut Rabbaka, Tuhan engkau, fil Quran, dalam Al-Quran, wahdahu, sebut Tuhan saja pada mereka, wallau, mereka akan berpaling, ala adbarihim, paling belakang, nufura, dalam keadaan lari. Sebab apa? Tak boleh dengar ni. Satu Rabbaka, yang kedua wahdahu. Ada satu lagi surah Az-Zumar. Okey. Cuba terjemah. Wa iza. Surah Az-Zumar ayat 45. Dan apabila zukirallah, disebut nama Allah wahdahu sahaja, isma'azzat. Isma'azzat apa dia? Dia rasa gelisah, rasa nak lari. Apa ni? Kulub. Hati-hati orang yang la yu'minun bil akhirat. Hati orang yang tak beriman dengan akhirat,
Bila dia sebut nama Allah sahaja, hatinya liar, rasa gelisah, rasa tak nak dengar. Tetapi wa iza zikra, dan apabila disebut allazina, orang-orang yang min dunihi, yang selain daripada Allah, iza hum yastabshirun, seronok. Faham tak? Bila sebut apa? Nama Syekh Fulan, Maulana Fulan, oh okey. Tapi bila sebut nama Allah saja, Allah tak seronoklah. Biasa sangat dengan nama Allah. Kami nak dengan bersama Allah ada nama lain, baru dia seronok kan? Betul tak? Lepas tu dengar pula keturunan kan, yang ke-38, okeylah. Jadi Allah nak sebut, nak bagi tahu ni, puak-puak ni kalau sebut nama Allah saja, dia rasa macam tak seronok, tak gembira. Bila dia gembira? Bila ada nama selain pada Allah bersama disebut, yastabshirun, barulah gembira. Okey, kita balik pada ayat kita. Habis dah? Ada, boleh satu lagi ayat? Sebab ayat tu berkaitan. 43. Masa pun ada lagi. Okey. Wa minhum, dan sebahagian mereka, man yanzuru, orang yang zuru apa dia? Melihat. Ilaika, kepada engkau. Tadi apa tadi? Ayat sebelum ni. Yastami'u, kan? Yang tadi mendengar pada engkau, sekarang melihat. Afa anta, apakah engkau boleh tahdi, memberi petunjuk, al-umma, kepada al-umya, kepada orang buta. Yang tadi apa? As-summa, pekak. Sebab apa pekak? Sebab dengar. Yang ni kenapa buta? Sebab melihat. Tadi ada sebahagian yang mendengar engkau, tapi dia dengar tak faham, dia tak ikut. Maka Allah kata tak mungkin engkau boleh bagi hidayat pada orang yang pekak. Tak mungkin engkau boleh memperdengarkan kepada orang yang pekak. Begitulah orang kafir. Sekarang melihat pula. Ada orang melihat engkau, melihat akhlak engkau, melihat petunjuk engkau, sirat engkau, tapi akhirnya mereka tak dapat hidayat. Maka Allah kata tidak mungkin engkau boleh menunjuk jalan orang yang buta. Kalau orang buta kan, orang buta, boleh tak kita kata okey, pergi terus, lepas tu belok kanan, boleh ke tak? Jadi Allah kata begitulah kamu nak tunjuk jalan pada orang musyrikin Mekah ni. Dia seumpama orang buta, dia tak akan ikut. Kamu kata kanan, dia kata kiri. Jadi tadi Allah sifatkan yang dengar tu pekak. Yang ni Allah sifatkan yang melihat tu buta. Tahdi al-umma, al-umya. Walau, dan lagi parah, walaupun kanu adalah mereka la yubsirun, tidak dapat melihat. Okey. Sebenarnya ayat ni ada, ayat Quran ni ada dua aja. Satu Bashir, yang kedua
Nazir. Salah satu je. Kalau tidak basyir, iaitu memberi berita gembira, maka dia adalah nazir. Kan? Jadi dua ayat ni, satu ada orang mendengar engkau tapi mereka tak ikut. Jadi jangan sedihlah. Mereka ni macam orang pekak. Jadi kalau engkau cakap pada orang pekak, memang dia tak akan dengar. Yang kedua, ada orang melihat engkau, sejarah engkau, hidayah engkau, akhlak engkau, tapi mereka tak dapat hidayah. Jangan sedihlah sebab mereka ni seumpama orang buta. Kamu kata kanan kiri pun dia tak boleh ikut. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Berita gembira ke berita sedih? Berita menakutkan? Gembira kepada siapa? Kepada Rasulullah. Berita gembira. Hiburan kepada Nabi. Nabi bila dengar ayat, oh patutlah aku cakap tak nampak. Sebab rupa-rupanya buta. Lega tak? Kita kalau cakap pada orang, kanan dia tak ikut, kiri tak ikut, terus tak ikut juga, sakit hati. Tiba-tiba kita tengok dia buta, kita kata apa? Lega tak? Oh patutlah, lega kan? Ayat ni menghiburkan hati Nabi. Kenapa hati Nabi sedih? Sebab Nabi dah buat kerja dakwah, tapi orang masih tak nak beriman. Inilah hiburan Nabi. Kita bila baca ayat-ayat macam ni, terhibur tak? Tak faham, okey kan? Malam ni faham tak? Terhibur tak? Tak buat dakwah. Kita tak ada hak pun nak terhibur. Sebab ini hiburan untuk orang yang buat kerja dakwah. Sebab kita tak sedih pun, betul tak? Yang kita sedih ialah apa yang menjadikan kita? Cuba masing-masing cerita. Apa yang paling menjadikan hidup kita? Apa dia? Apa dia? Mula Zairi. Apa yang menjadikan anda belum kahwin? Belum dapat jodoh? Yang menjadikan dalam hidup? Mak ayah duduk jauh. Ustaz Usama. Mesti sebab orang tak beriman kan? Jadi saya tolong jawab. Jadi jawapan Ustaz Usama mewakili semua, insya-Allah. Tak betul, kita kena rasa malu kan? Kita mendakwa cinta Nabi, tak berdakwah dan tak sedih. Tapi kitalah macam pencinta sunnah yang tegar. Macam ada ciri-ciri apa? Ciri-ciri munafik lah. Mulut cakap cinta Nabi, tapi Nabi sedih, benda lain. Kita sedih, benda lain. Okey, ada ayat ni yang untuk 43. Oh tak ada. Cuba keluarkan ayat lain yang nak bagi. Banyak kan? Oh, surah apa dah? Fussilat 46. Okey. Kita terjemah dulu, kemudian kita tengok ayat ini menghuraikan tafsir ayat ke berapa. Man amila, barang siapa yang beramal soleh, fali nafsi, maka untuk dirinya. Wa man asaa, siapa yang buat kejahatan, fa alaiha. Jadi bahasa Arab ni satu, yang ni kalau baik li, kalau jahat ala. Beza kan? Li tu mana yang untuk kebaikan, balasan kebaikan. Kalau ala tu balasan dosa ataupun azab. Jadi siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya, dan siapa yang buat jahat, jangan ingat orang lain dapat kejahatan, tapi sebenarnya dia sendiri jahat. Lepas tu ada seorang sahabat, saya lupa, dia kata saya tak pernah buat kebaikan pada orang dan tak pernah buat kejahatan pada orang. Apa maksud? Saya tak pernah buat jahat pada orang, makna
kalau saya buat jahat pada orang, sebenarnya saya buat jahat pada diri saya. Saya tak pernah buat baik pada orang. Maknanya saya buat baik pada orang, sebenarnya saya buat untuk saya, semua untuk saya. Kan? Kenapa Allah beritahu ni? Siapa beramal soleh, maka untuk diri dia. Kenapa Allah beritahu? Semua kita tahu tak? Semua amal soleh tu untuk diri kita. Bukan untuk orang, betul tak? Siapa ada pernah solat untuk orang? Tak ada kan? Kalau tak ada, kenapa Allah beritahu lagi? Siapa beramal soleh untuk dirinya. Kenapa Allah beritahu yang kita memang dah tahu? Faham soalan? Tak faham? Apa dia? Menggembirakan? Tapi tak nampak gembira pun. Apa dia? Motivasi? Tak, sebabnya kita tak payah cerita orang lain lah. Kita ni, bila kita buat amal soleh, kita buat macam bukan untuk kita. Apa buktinya? Kita buat sikit, kan? Lambat, cincai, kan? Seolah itu bukan untuk. Jadi Allah nak beritahu, kenapa kamu buat cincai sedangkan dia untuk kamu? Biasanya kita buat untuk kita, kita akan buat yang kita buat rumah untuk kita, buat terbaik tak? Kita buat makanan untuk kita, buat terbaik tak? Beli kereta terbaik tak? Tapi bila solat, lambat. Solat kat rumah. Betul? Bila berzikir, kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak. Bila solat sunat, kadang-kadang cukup 12, kadang-kadang seolah makan amalan tu bukan untuk. Jadi Allah kata betul, Allah betulkan cara kita berfikir. Kenapa dalam bab amal soleh ni macam kamu buat untuk orang, tak bersungguh-sungguh, tak buat terbaik. Macam Nabi, bila buat terbaik tak? Ya, kalau solat malam sampai pekat kaki, kalau berdakwah sampai tak ada rehat. Okey. Kemudian wama rabbuka bizallamin lil abid, dan tidaklah Tuhan engkau zalim kepada hambanya. Okey, ayat ni ada kaitan dengan ayat nombor berapa yang kita belajar tadi? Ayat berapa? 41. Betul, 41. Li amali walakum amalukum. Ada satu lagi surah yang makna dia sama. Li amali walakum amalukum. Surah Lazim. Lakum dinukum waliyadin. Okey, ada lagi? Surah? Satu? Okey, cuba. Sama. Maksud dia sama. Cuba terjemah. Qul. Katakanlah, atuhajunana. Adakah patut kamu berhujah dengan kami, berdebat dengan kami, orang-orang musyrik Mekah? Dah sampai dah? Okey. Adakah patut kamu berhujah, berdebat dengan kami tentang Allah? Sedangkan wahwa Rabbuna, Allah tu adalah Tuhan kami dan Rabbukum. Orang musyrik mengaku tak Allah tu Tuhan mereka sebagai pencipta langit yang menurunkan hujan. Jadi kenapa kamu masih berdebat tentang Tuhan? Maka akhirnya walana a'maluna. Okey. Kesudahannya apa? Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan kami wa nahnu, kami hanya kepada Allah ikhlas. Itu beza kami dengan kamu. Okey. Cukup? Ada soalan ke? Kita baca sikit daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Amalan yang ke-57.
Muka surat 124. Iaitu amalannya sentiasa hidup berjemaah. Sentiasa hidup berjemaah. Daripada Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al isnaini ab'ad man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksud dia, kata Nabi SAW, adalah kamu tetap berada dalam berjemaah. Jangan duduk sorang-sorang. Dan jauhilah daripada perpecahan. Walaupun kadang-kadang mungkin tak sama fikrah, jangan berpecah, jangan boikot. Sebab perpecahan itu adalah daripada syaitan. Kerana kata Nabi, sesungguhnya syaitan akan selalu bersama dengan orang yang suka menyendiri. Kalau duduk sorang-sorang ni, teman dia adalah syaitan. Yang banyak ada masalah mental, masalah kemurungan ni, sebab antara sebabnya banyak masa dia duduk sorang-sorang. Dan dia akan lebih jauh, syaitan akan lebih jauh bila kita berdua. Sebab tu kalau nak musafir, jangan pergi sorang-sorang. Pergi dua ataupun lebih. Dan Nabi kata, iza kuntum salasa fa'amiru ahadakum. Bila kamu bertiga, hendaklah lantik seorang menjadi ketua. Itulah Islam. Barang siapa ingin tinggal di tengah-tengah syurga, hendaklah dia selalu bersama jemaah. Imam At-Tirmizi mengatakan, penafsiran kata jemaah menurut para ulama adalah ahli fiqh, ulama dan ahli hadis. Tapi kita nak berjemaah dengan ahli hadis, ahli fiqh, siapa nak berkawan dengan kita kan? Kita sama-sama pelajar hadis, pelajar tadabbur Al-Quran. Perkataan Nabi SAW, buhbuhatul jannah, yakni tengah-tengah syurga. Dalam bahasa Arab dikatakan bahawa tabahbaha, maksudnya adalah jika seseorang berada di tengah-tengah rumah ataupun tempat kediamannya. Jadi hadis ni Nabi menawarkan kepada kita, siapa nak duduk di tengah syurga, kena sentiasa bersama berjemaah. Tapi jemaah yang mana ni? Jemaah yang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Aswaja apa dia? Saya tak tahu aswaja. Dia nama tak penting. Nama tak penting. Zaman Nabi tak ada nama pun. Tapi yang penting apa dah? Ikut Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikut aku dan ikut sahabat aku, betul lah tu. Walaupun namanya apa saja namanya. Kadang-kadang nama betul tapi cara tak betul. Sebab tu dalam zaman Nabi tak ada nama pun, tak ada slogan pun. Betul kan? Dan jemaah Nabi ada berdaftar dengan ROS. Tak ada. Tapi itulah jemaah yang paling betul dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak perlu mendakwa kita ahli sunnah wal jamaah. Tak perlu mendakwa. Yang wajib ke atas kita bukan mendakwa, bukan melabelkan. Yang wajib ialah belajar Quran, belajar sunnah, ikut je. InsyaAllah kita akan termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل